melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Puan Nur Hidayah binti Rashidi selaku pensyarah wacana akademik Bahasa Melayu dan para hadirin yang dihormati. Saya pada hari ini akan menyampaikan sebuah pengucapan awam yang bertajuk Punca-Punca Banjir di Malaysia. Hadirin dihormati, saban tahun sering kita dengar betapa ramainya rakyat Malaysia yang terkorban akibat lemas dihanyutkan oleh air banjir. Saban tahun juga sering kita dapat lihat banjir melanda di negeri-negeri pantai timur, di negeri Johor, Perak, Sabah dan Sarawak. Seperti yang berlaku pada tahun ini di negeri Pahang, berlakunya banjir lumpur yang sangat teruk sehingga menjejaskan rumah penduduk tempatan. Malah, bukan sahaja banjir yang melanda, tanah runtuh juga turut berlaku. Jalan-jalan utama yang digunakan oleh para penduduk tempatan juga terputus akibat air banjir ini. Apakah punca berlakunya banjir ini setiap tahun? Hadirin dihormati, salah satu punca utama adalah pembalakan yang tidak terkawal. Seperti yang dapat kita lihat di dada-dada akhbar di media-media sosial dan gambar-gambar yang tular menunjukkan betapa rakusnya manusia menggundulkan hutan dan tanah di negeri-negeri pantai timur. Kawalan pembalakan ini seharusnya diperketatkan supaya tidak sewenangnya para pembalak menebang pokok di hutan. Seperti yang kita ketahui, hutan dan tanah merupakan kawasan tadahan hujan sebelum air itu mengalir ke tempat yang sepatutnya. Sekiranya hutan dan tanah tiada, maka air yang mengalir akan lebih banyak dan cepat sehingga menyebabkan tanah runtuh dan banjir. Pembalakan ini juga sering dikaitkan dengan pembangunan sesetengah kawasan. Pembangunan ini termasuklah pembangunan perumahan, perindustrian dan pembinaan infrastruktur. Para peneroka akan menebang pokok di hutan untuk membina tapak perumahan dan perindustrian. Pembalakan seharusnya dikawal dan diambil perhatian yang lebih untuk kita mengawal banjir daripada berlaku setiap tahun. Perkara ini seharusnya diselidik daripada akar umbi. Punca yang kedua adalah kekurangan kawasan lapang atau hijau. Seperti yang dapat kita lihat di kawasan bandar sering berlaku banjir kilat yang disebabkan oleh hujan yang turun berterusan dalam tempoh masa yang lama. Kawasan bandar kurang mempunyai kawasan lapang atau hijau untuk menyerap air hujan. Tetapi kawasan yang berturap, bertar, konkrit, batu-bata dan permukaan jalan raya banyak di kawasan bandar. Hal ini menjadikan paras air sungai menjadi lebih cepat naik dan menyebabkan aliran air tidak dapat menampung air berlebihan dan menyebabkan melimpahan air ke jalan raya. Hadirin yang dihormati, punca yang terakhir adalah sistem paparitan yang tidak diselenggara dengan baik dan sampah sarap yang memenuhi sistem paparitan ini. Sesetengah kawasan tidak mempunyai sistem paparitan yang diselenggara dengan baik dan menyebabkan longkang atau parit itu tidak dapat menampung air yang banyak. Selain itu, reka bentuk longkang atau parit itu tidak bersesuaian untuk menampung jumlah air yang banyak ataupun pengaliran air yang terlalu perlahan ke kawasan tadahan seperti sungai dan kolam. Tambahan pula, sikap manusia yang sering membuang sampah ke dalam sistem paparitan ini juga menyebabkan longkang tersumbat dan menyebabkan limpahan air berlaku. Seharusnya sikap membuang sampah ke dalam sistem paparitan ini seharusnya tidak ada dalam diri masyarakat kita. Kita seharusnya mendidik generasi kita supaya tidak membuang sampah merata-rata dan menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, pihak bertanggungjawab seharusnya mengambil inisiatif untuk mengawal tangan-tangan jahat manusia ini daripada terus menghancurkan ekosistem Malaysia yang menyebabkan berlakunya bencana banjir. Sekiranya perkara ini diambil ringan sahaja, maka bertambahlah mangsa korban akibat banjir dan kemusnahan flora dan fauna di Malaysia. Akhir kata, ada mata kita pandang, ada telinga kita dengar, ada mulut kita cakap, ada otak kita fikirkanlah. Sekian sahaja daripada saya. Saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata, tersalah bicara. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri dengan izinnya. Kalau ada sumur di ladang, izin saya menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, semoga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.